online discussion, forecasting tutorial. Forecasting is calculation. So in the YouTube, previously I have give you on the knife approach is the most easiest knife approach in which kita pakai data sebelum. Okay, maksud dia kalau kita nak predict bulan March, kita guna data Februari. And we have the moving average, or nama dia yang famous adalah purata. Okay, moving average. Depends, kadang-kadang dia nak 3 months, 4 months. And also kita ada weighted moving average, maksudnya they give weight on the average. Formula dia slightly different dari segi pembahagi dia. Moving average bahagi ikut bulan, but weighted moving average bahagi ikut sum of weight. And last sekali exponential smoothing yang ada alpha. Okay, so if you want to do exponential, dia perlukan nilai alpha. So that is the technique dalam forecast. Alright, bila kita nak decide, sebab soalan we always ask you which one is the best technique, which one is the best, or which method that you're going to use. So you always have to decide. Kadang-kadang dia bagi 3. Okay, kadang dia bagi naive moving average dengan weighted moving average. Dia suruh compare antara 3 ni, which one you will choose for your forecast. Kadang-kadang dia bagi exponential dengan weighted moving average. So this we need to decide. And kita nak decide macam mana we going to use the measurement error. So kalau error, the best is to have smallest as possible or low as possible so that it close to the actual value. So dalam error measurement yang kita nak decide tu nanti, sama ada nak pilih yang mana value dia, kita ada 3 jenis. It depends on the question. Kalau ada question minta MAD, you go for MAD punya formula. If the question kata MSE, go for MSE. Kalau question kata MAPE, MAPE, guna MAPE. So antara 3 ni, dia nak cari error. And it depends on the preference of the user. Dia nak pakai yang mana, nak lagi tepat yang mana. So MAD is the most easiest one sebab dia direct. Yang paling susah sikit, panjang sikit actually is MAPE. Dia guna percentage. Okay, so tahu beza dia. So these are the technique or method in doing forecast. Forecast is ramalan. Why forecast is important? Sebab dalam industri kita nak kena plan raw material, kita nak kena plan number of employees, kita nak kena plan mesin mana nak pakai, kita kena plan lori, berapa banyak lori nak buat penghantaran. So all of this we need to forecast the demand. Kita kena forecast. Let's say kita ada kilang kek nak raya ni, so what are we forecast? So kita tengok last year punya demand. Are we going to use that demand untuk kita forecast? Boleh, tak ada masalah. Right? So teknik mana nak pakai, up to you. So forecasting is sangat-sangat important in the industry. What if salah forecast? First, you akan buat pembaziran in resources in which you terbeli lebih raw material, you terhire lebih pekerja, and you banyak idle time dekat mesin sebab salah forecast. Satu lagi, forecast ni kalau tersilap forecast juga, dia akan you salah beli pula, kurang pula, production line stop. Sebab apa? Raw material tak cukup, salah forecast. Ataupun kita tak forecast dengan betul. And also pekerja tak cukup. Product delay dan sebagainya. So all of that is the problem akan occur. So elakkan semua. Macam kita nak tengok ramalan cuaca. Hari nak main bola petang ni, hujan ke tidak. Oh, dekat handphone kata today thunderstorm. So kita pun kata okay lah, kita cancel sebab kita nak plan out. Okay, so it's very important. So let's do the question January 2020. So usually when you have forecasting question, first is to scan, okay, ada tak actual data. Actual data diperlukan untuk cari error nanti. So dia bagi in month, alright. So first kali scan what are the technique or method that the question nak. Baca 6 month, okay. Jumpa satu, forecast. So one, teknik dia nak minta naive. Naive is the easiest one. Kalau nampak naive ni happy je kan. Tak payah calculation pun. 3 months moving average. So guna singkatan 3MA. Senang. Okay. And ada satu lagi. So 3 months juga tapi WMA. Okay. So dengan weight. Bila disebut je ada weight, cepat-cepat cari weight. Weight dia adalah 0.5, 0.3 dan 0.2. Okey, lagi apa dia kata? Which of these 3 forecast is better? Bila better, kita kena fikir pasal error pula. Error method. Since dia tak sebut apa-apa,
MAP tak ada, MAD tak ada, MSc tak ada. Macam mana tu? Mungkin MAD boleh pakai kan? Sebab dia tak minta. So kalau tak minta, silalah guna yang paling mudah, MAD. Kalau nak try power, bolehlah MSc kan, nak cuba kan kalau ada masa lebih. Kalau nak lagi power, guna MAPE. MAP pun boleh. So sebab dia tak cakap, so kalau me, I go for the easiest one. As long as I find the error untuk decide. Okay. So kita tengok pula, kalau kita guna MAD, siapkan MAD punya formula. And kita tengok forecast sampai bila dia nak? Sampai Julai. Okay, so dia nak Julai untuk naik, Julai untuk 3MA dan juga Julai untuk 3WMA. Okay, nak jawab forecast, please buat dalam table because it's easy for me to find your answer and also it's easy for you to organize your work so that you won't make any mistake. Sebab kalau you letak, boleh kira tu letak everywhere, keliling boleh, tapi I want to see the answer. If not, tak jumpa, takut you missing the marks. Okay, so put the answer inside the tables. Easy to manage. Okay, we have the month here, actual. Okay, data tadi, actual dah bagi. So kita nak cari untuk Julai, forecast Julai. Actual Julai tak ada kan? So forecast Julai. So kita buat dengan knife dulu. Knife is very simple. First kali X sebab tak ada data. Atas Januari ada data tak? Tak ada. So sebab kalau nak forecast Januari kena pakai data sebelum Januari yang actual. Tak ada, so X terus. So kita hanya boleh start dengan forecast naif Februari. Mana dapat 511 ni kita guna bulan sebelum naif kan. So untuk March pula kita guna data Februari. So penuhkanlah. So kalau Julai kita tahu data dia adalah dari June actual. Siap dah satu. Okay, now kita nak buat 3MA. So bila nampak 3MA cepat-cepat pangkah 3. Supaya you tak tersilap. So now kita akan start only forecast untuk April. So forecast untuk April ni berhati-hati sebab dia hanya pakai data sebelum April. Okay, so kalau nak forecast April tak boleh pakai actual April. Dia tak boleh pakai diri dia sendiri actual. So dia kena guna March, February, January. So buat purata, sumkan these 3 bagi berapa? Bagi 3 sebab dia 3MA. So dapat 628. Okay. So 71433 ni pakai data mana? Mari kita tengok. Dia akan pakai data April, March and February. Sum bagi 3 dapat 714.33. So buatlah untuk semua sampai bawah. Okay. Now we going to 3WMA. So first of all, bila nak start buat WMA, pangkah dulu 3 ni. Sebab 3 kan, pangkah siap-siap supaya tak salah. Then sum the weight first. So 0.5 campur 0.3 campur 0.21. Okay, nice. So easy divide by 1 je nanti. So kita hanya boleh start April and guna data mana? Okay, kita akan guna data March, February, January. Okay, jangan pakai data diri sendiri untuk actual. So susun weight dulu. Syarat weight yang paling besar kena duduk dekat dengan bulan yang dia nak forecast. For example, we want to forecast April, the value highest for weight duduk di March. Paling jauh akan dapat nilai paling kecil. So kalau kita susun 0.5, 0.3, 0.2 duduk paling atas sekali, paling jauh. Okay. So darabkan weight dengan actual, weight dengan actual, weight dengan actual, sumkan dulu bahagi berapa? Bahagi 1 sebab kita akan bagi dengan sum of weight. So dapatlah 656.9. Okey, 731 ni kita tengok dia pakai data mana? Dia akan pakai data April, March, February. Again, shiftkan the weight. So yang paling berat duduk pula dekat April. So susunan dia macam ni. So darabkan actual weight, actual weight, actual weight, sumkan bahagi 1. So dapatlah 731. So you do for the rest. Okay, siap. So dah menjawab part yang pertama. Okay, you dah guna 3 teknik. Nak jawab soalan ni. Which one is better forecast? So since you tak bagi apa-apa information which method error measurement nak pakai, so we decide to go for MAD sebab itu paling senang and mudah. So what we have to do is, ini data tadi, buat another table for error. So data tu akan jadi E naif, E3MA and E3WMA.
Again, actual dengan month tu sama. So now we want to look for error. Nak cari error adalah actual, ni actual sini, minus forecast. Yang ni tiga-tiga ni data forecast. Dan actual minus forecast tu kena always dalam positif, absolute value. So kita start dulu untuk buat error naif. So error naif, first X lah sebab 511 tolak X tak ada maksud apa-apa. So X. So kita hanya start pada Februari punya error. So untuk dapatkan 148 is from 659 tolak 511, so dapat 148. Okay, actual minus forecast. Since positive, so tak ada masalah. Kita buat pula untuk the second one. 714 tolak 659 dapat 55. Simple kan? And then kita tengok ada tak yang negatif kat sini? Okay ni, Mei. 631 tolak 770. Sepatutnya negatif kan? Tapi dekat sini, okay, kat sini dia jadi positif. Okay, so 631 tolak 770 sepatutnya negatif 139, tapi untuk error all are positif. So letak sini 139, right? So Julai ada tak? Julai tak ada sebab actual dia X. So kat sini X. Okay, now kena buat untuk error 3MA. X ni bering 33 and then kita hanya boleh start April. So kita tengok actual April 770 tolak 628 dapat 142. Okay. And then kalau 83.33 ni dapat mana? Dapat kat sini. 631 tolak 714.33. Sepatutnya negatif, right? So it become 83.33. So complete-kanlah semua. Okay, now we do for the error 3WMA. Again, bring the 3X here. Okay, now kita boleh start only on April. So April kat sini 770, actual minus dia punya forecast 656.9. So we get 113.1. So do for the rest. Senang kan? So you just actual minus forecast and you transfer the answer in this table. So dah ready dah. So boleh kira MAD? Boleh. So MAD punya formula tadi sum of error. Sum of error for each method. So kita buat naif dulu. Sum of error untuk naif, campurkan semua dalam kolom ni. Campurkan semua dalam kolom 3MA. Campurkan semua kolom dalam 3WMA. Oh, sepatutnya ada E kat sini lupa dah hilang pula E dia. Okay. So kita dapat all the sum of error. Now kita nak kira number of error sebab dia divide by number of error. So kita kena kira, dia tak ada kena-mengena dengan bulan ni So don't look at this. You look at the kira berapa number of error ada. 1, 2, 3, 4, 5. So dia bagi 5. 3MA ada 1, 2, 3. Ada 3 error. WMA ada 1, 2, 3. 3 error. So you divide 418 with 5. 279.33 divided by 3. 251.4 divided by 3. So these are the MAD. Okay, now boleh buat decision? Boleh. So which one is the lowest one? Kita nampak naif. Sudah habis belum? No. You need to do conclusion. Sebab dia tanya mana yang better forecast you nak choose. So choose naif due to lowest MAD. You need to justify why you choose naif. Sebab you nampak antara tiga-tiga ni naif bagi the lowest MAD. Baru you get the full mark. Okay, that's how you answer the question. Right? So dia ada dia punya step dia. Dalam management, all the answer must be justified. Sebab if you present to boss, boss kata, okay, so have you decide which method to use? Naif boss. Why? Okay, so we have calculate the MAD, we compare the MAD, we found out that MAD lowest one is the naif, so we choose naif. Okay, boss kata, okay, proceed. So we need to do the closing. So that's the answer. So you get the full marks. Okay, I think it's quite clear on the step. All right. So next we're going to do the 2019 June. First dapat soalan, you scan for the actual. Actual ada, wah kali ni panjang actual ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 data. Okay, tadi 6 kan? Pendek sikit ni 10. Okay, and then kita tengok apa teknik or method they want us to do. First, naif. Okay, good. At least we know that one naif lega sikit. Sebab dia nak demand forecast sampai November. Panjang
So November that's close forecast. And then ada lagi dia kata yes, dia nak 4-month moving average. 4MA. Okay. Ada 3, ada satu lagi. Dia nak 3WMA with the weight of 0.6, 0.3 and 0.1. Okay, so we know that we going to have 3 technique. Okay, now mesti dia bagi lagi. So dia nak sampai bulan berapa ni, kita buatlah semua sampai November. Okay, sebab nak pakai data untuk error nanti. So dia kata now which method nak pakai, dia dah bagi alamak, dia dah bagi kat sini. So you don't have the privilege to use MAD anymore. Sebab dia kata MAP, in which the most complicated one, not complicated but panjang, long. So you akan guna MAP dan kita akan keluarkan formula MAP yang ini. Okay, sum, sebentar ada sum kat sini. Sum dia error over actual time 100 divide by number of error. Okay, tak apa. Nanti kita fikir kemudian, janji formula dah ada. Okay, now how to start. Again, please use the table for easy and organized work to make sure kita tak buat silap. Sebab kalau silap dekat sini, imagine error you silap, you choose pun silap sebab you punya error pun, you punya MAP pun silap. So kita tak nak. It will have a domino effect. We don't want that. So make sure do the first thing first. Kan? Jangan bawa the error sampai bawah. So again, put the actual here, right? Put the actual and then naive. Kita start naive. Naive is very easy. Okay. So first kali X sebab tak ada data above January. So forecast January untuk naive X. And then February tarik je daripada January. And then March tarik je daripada February. So fill up lah semua, tarik ke bawah and kita tahu November adalah daripada data actual October. So 190 siap dah. Okay. Now buat form A cepat-cepat pangkal 4 so that you don't do the mistake. Sebab tu kena tulis form A pangkal 4 and kita only start dekat bulan Mei. Pakai data mana? Kita kena pakai data sebelum. So we going to use data April, March, February, January. So apa nak buat? Simple untuk MA punya method. Sum semua divide by 4 sebab 4MA. So you get 196.25. Untuk yang Jun pula, kita akan guna data May, April, March, February, sum divide by 4 dapat 193.75. So fill up lah semua sampai habis. And then untuk next method 3WMA cepat-cepat pangkah 3 supaya tak make mistake. So we going to start only in April. Sum of weight dulu jangan lupa 0.6, 0.3, 0.1. Okay, nice 1. So divide by 1 je. So we start in April. Make sure the biggest near to the one that you want to forecast. So 0.6, 0.3, 0.1. Darab actual dengan weight for each and sum kan bahagi berapa? Bagi 1 sebab sum of weight dia 1. So you get 199. And untuk 184 kita akan shift the weight. So kita akan guna data April, March, February times the actual dengan weight. Sum kan divide by 1, you dapat 184. So, do for the rest. Habis, selesai. Okay, now next, kita dah habis nombor 1, nombor 2, nombor 3. Now, buat nombor 4. Sebab dia kata antara 3 ni mana yang you choose. So, again, kita kena start buat table satu lagi for the error. Okay, error E. So, error, sebab ini data banyak so memang table help you a lot. Naive paling senang, we can start with naive dulu. So untuk MAP, dia punya error ni sama actual minus forecast, absolute value, no negative. So X kita carry je, so kita akan start 190, okay ni X sebab tak ada value. 190 tolak 220, negatif kan, but we bring here dia jadi positif, 30. So 200 tolak 190, 10. So buatlah for the rest. November tak adalah sebab actual November tak ada value. So untuk error, untuk form A pun sama, cepat-cepat transfer the X here and then you will start only on May 210 tolak 19625 and you get 13.75. So do lah for the rest, same goes to the 3 WMA, transfer all the 3X first and then you boleh start on the 175 minus
Ni. Okay. Tengok bahaya kita salah baca. 175 tolak 199 you get 24. Absolute value. So you buat untuk semua. So error dah cukup. Okay, error dah cukup. Boleh tak buat terus kalau MAD we always tambah di sum and then number of error terus dapat MAD. Terus selesai. Tapi MIP ni dia ada one more table sebab formula dia nampak ni. Okay. So now kita kena buat satu lagi table. Okay. Sebab takkan nak squeeze kat sini kan. Satu lagi table untuk dapatkan percentage. So kita akan buat error bahagi actual darab 100%. So kat sini untuk table error bahagi actual. So error dah ada kat sini cukup. Actual ada kat sini. So kita akan darabkan 100% dekat sini untuk jawapan dia. So kita buat mana dapat 15.8 ni. So error naif. Error naif tadi 30. Actual naif 190. Darab 100. So dapat 15.8. Sorry this one is 190 ometer cicir 1. Bukan 90 okay. 190. So 30 divide by 190 times 100 dapat 15.8. Tak percaya tekan calculator. Okay, so you dapatlah untuk ni. Untuk yang ini pula, terdapat 5% ni 10 bahagi 200 darab 100 dapat 5. So do for all sampai yang Oktober ni. And same goes for 4MA, kita pangkal bring X sebab tak boleh kira. So kita akan hanya start dekat sini. Okay. 13.75 bahagi 210 darab 100 dapat 65. Okay. So habis. So kita buat 14.3 pula. Okay. 14.3 ambil nombor apa? 14.3 kat sini. So nombor 24 bahagi 175 actual darab 100 dapat 14.3%. So buatlah untuk semua. Okay. Now baru kita boleh kira sum dia. So ambil kolom ni. Sumkan dulu. Sebab kat sini sum bahagi dengan error. So sumkan semua. You dapat 150. Sumkan semua dapat 73.1. Sumkan semua dapat 129.2. Okay, now kira error pula. Sebab error berbeza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 yang ni ada 6. Betul? Yang ni ada 7. So bahagikan sum dengan error masing-masing. You get 16.7, 8.1 and 14.4. Okay, now boleh decide tak? Boleh. Okay, now which one to decide? Tengok which one is the lowest one. Kita nampak kat sini 8.1. Dah habis belum? No, you have to do the conclusion. So, which one nak choose? 4 months moving average due to lowest MAPE. Jangan tersasul pula MAD sebab kita guna method MAPE. So, type MAPE. So, you get the full mark. Nampak kan dia step by step. MAP ni dia ada extra satu table compare to MAD tadi sebab dia ada atas ni. Sebab dia ada pula error bagi actual kan. Kalau MAD tu error je dah cukup dah bagi dengan number of error. Tapi untuk MAP ni dia error bagi actual darab lagi dengan 100 dan baru kita sumkan and divide by the number of error. Okay, that's how you do it. So kita tahu 4 moving average is the best. Why? Sebab dia bagi lowest ataupun low ataupun small MAP. Tak kisahlah. Okay, so again dapat soalan. Okay, ada actual. Okay, nice. And then kita ada sampai 6 period dia. Next is cari dia punya apa dia suruh kita pakai. Exponential. Okay, nampak exponential kat sini. Cepat-cepat cari mana alpha dia. Exponential alpha dia 0.3. Okay, good. So guna singkatan EXP 0.3. Okay, next. Oh, exponential juga. Ingatkan ada naif ke apa? Oh, tak. Dia minta exponential. Okay lah. Soalan nak kita layan je. So, berapa dia punya alpha? Okay, 0.5. Kita guna EXP 0.5. Wah, 2 je. Okay, that's good. Yang tadi semua 3. And then ni 2 saja. So, compute the mean square. Okay, dia nak mean square pula. Sebelum tu kita tengok sampai bila dia nak. Dia nak sampai period 7. So dia nak forecast sampai Julai nanti. Alright. So kita akan buat sampai period 7. And pakai MSE pula. Dia minta. So kenalah buat. Okay. Alright. Sudah dapat semua info. Keluarkan dulu formula exponential.
Ini formula exponential. Okay, nampak panjang kan? Right, so let's start. And lupa lagi, buat keluar formula MSE siap-siap. MSE siap-siap, actual minus forecast, square pula. So square dulu baru sum. Bagi dengan N, lebih sikit kerja dia. Okay, don't worry. So we start dulu apa-apa hal, make a table. Right, so kita transfer dia punya period kat sini, dia punya actual. Okay, so for exponential 0.3, satu kolom, exponential 0.5, satu kolom, formula yang sama. Cuma dia bertukar ke alpha ni saja. Okay, so untuk exponential, untuk first, kalau tak ada assumption apa-apa, there's no assumption, dia kata, dia tak ada kata dalam soalan first forecast untuk exponential 0.3 is 5 ke 10, you kena tulis. Tapi kat sini dia tak bagi apa-apa, kita kena start dengan X untuk dua-dua. Okay, X untuk dua-dua sebab tak ada information. Okay, now untuk yang man kedua. Okay, man kedua, kita guna kaedah naif. Okay, kita guna kaedah naif sebab apa? Kita tak boleh, kita tak ada F-1 ni, maksud dia forecast sebelum. So forecast sebelum adalah X. So bila forecast sebelum X, boleh tak kira dia punya forecast untuk F2? Tak boleh sebab F1 dia XX. So kita buat kaedah naif. So apa kita buat? Kita tarik aja daripada man 1 masuk ke forecast F2. So actual, yang ni kita guna kaedah naif. Ambil actual daripada month 1, letak as a forecast untuk month 2. So transfer terus ke sini. Okay. Now, boleh tak kita kira untuk forecast 3 untuk month 3, dua-dua ni boleh sebab kita ada actual sebelum dan juga forecast sebelum. Kelebihan untuk forecast exponential ni, dia guna data dia tak sampai Januari, dia tak kacau, dia guna data atas dia je. Macam kita nampak moving average kan, sampai bulan atas dia kacau. Kan, WMA pun sampai bulan atas dia kacau. Tapi yang ini dia pakai atas dia saja. So maksud dia guna forecast sebelum dan actual sebelum untuk dapat forecast yang dia minta. So untuk F3, sebab sini 3 kan, kalau F3 kat sini ni akan jadi F2 sebab 3 minus 1 jadi 2, yang ni pun actual 2. So kita start kira. Alright, so kita masukkan dalam formula ni untuk dapatkan F3. So F3 kat sini dia akan pakai F2 punya data. So F2 kat sini 37 campur alpha 0.3. So dalam bracket actual sebelum iaitu A2 40. And then tolak itu F2 tadi 37. So dah tutup kurungan dan selesaikan dia, kita dapat 37.9. Now kita nak buat yang F4 pula. Okay, untuk F4 pula kita guna data A3 dengan F3. So masukkan dalam formula. So F3 kat sini 37.9 campur alpha 0.3 dalam bracket actual sebelum iaitu 41. Kat sini minus 37.9 is the forecast P4 and we get 38.83. Lepas tu data yang atas ni pula pakai untuk yang bawah. Lepas tu yang data ni pula pakai pula data atas ni dengan yang ini. Nampak tak? Kalau you silap kat atas ni, deng 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 sampai bawah silap. So be very careful doing exponential sebab dia tricky sikit. Kalau imagine you tersilap tekan calculator kat sini, tertambahlah let's say. You akan bawa data sebelum, kira kat sini. Ni dah lah silap lagi, bawa ke bawah. Silap lagi bawah. So what happen? It gonna bring all the error sampailah awak decide nanti. Be careful . So kita selesaikan sampai, boleh tak buat yang bawah ni? Boleh. Okay. So dapat 43.21. Dia guna data mana? Dia guna data atas. Atas ni So nak dapat F7, dia akan guna data A6 dan juga F6. Okay, now kita buat exponential untuk alpha 0.5. Sama je. Okay. Untuk yang ini, sebab yang ni kita guna kaedah naif. So yang ini, dia akan pakai data sebelum. So nak dapat F3, kita akan guna data F2. So F2 kat sini 37, bawa bawah, campur. Alpha now jadi 0.5, bring it here, bracket
actual sebelum, iaitu actual sebelum dia adalah 40 minus forecast sebelum dia adalah 37, bawa sini dan solvekan dapat 38.5. Okay, jom kita buat F4 pula. F4 guna data apa? Guna data F3 dengan A3. So again, plug in F3 38.5 dari sini, tambah 0.5 alpha bracket actual 3 adalah 41 minus forecast F3 adalah 38.5, solvekan dapat 39.75. Yang bawah ni nanti pakailah forecast ni, pakai actual ni. Untuk yang last kali ni, dia kena pakai forecast yang ini, actual yang ini. So selesai. Dia panjang sikit calculation dia kan. Dan berhati-hati. If you make a mistake, seawal daripada F3 sampailah ke F7 akan mengalami masalah. Dan apa jadi? Error awak akan berubah. Okay, so dah siap jawapan. Now kita nak buat proses pilih antara alpha 0.3 dengan 0.5. Mana terbaik? Guna kaedah MSE. So since kita ada dua sahaja kolom, tak banyak macam tadi. So Umi tambah je kat tepi. Error EXP 0.3 dengan EXP 0.5. Okay. Bubuh je sebab dia pendek kolom dia kan. Lepas tu kita tolak je nanti. So error again, actual minus forecast, absolute value. Okay, first tak ada value pangkas siap-siap, bawah tak ada value pangkas siap-siap. Okay, now kita boleh dapat area ni je, error dia. So how to start? Alamak, ni dah terror dah ni, bila sudah cakap. Yang first atas ni dua-dua sama sebab forecast dia 37. So kita tahu atas ni error dia 3 dengan 3. Okay, yang bawah ni untuk yang alpha 0.3, 41 minus 37.9. Senang kan? Buatlah 37 minus 38.83, ingat tak boleh negatif. So isilah semua error. So buatlah benda yang sama untuk alpha 0.5. So 41 minus 38.5 dapat 22.5. Okay, dah habis belum? Umi boleh buat terus sum. Remember this is MSE. MSE kita ada square. Ni. Kita kena squarekan dulu error dia. Sudah, kena buat lagi satu table pula. Okay. Okay, so kita kena squarekan dulu baru sum. So square lah. 3 square 9. 3.1 square 9.61. So square lah semua. Ini pun squarekanlah semua bubuh-bubuhan table ni. Okay, now baru boleh sum. Okay. So sumkanlah semua error square ni. Dapat 161.26. Sumkan all the error yang telah disquarekan, dapat 135.80. Okay, now cari dia punya number of error. Kira 1, 2, 3, 4, 5. Ni pun samalah 1, 2, 3, 4, 5. Divide the sum with the error and you get 32.25 untuk exponential alpha 0.3 to 27.16 untuk exponential alpha 0.5. Boleh pilih tak? Dah boleh nampak. So kita nampak this one is the lowest one, belong to alpha 0.5. You need to do the conclusion. Choose exponential smoothing with alpha 0.5 due to lowest or smallest MSE. Habis. Okay, you get full mark.